Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak tengok terperinci penerangan terperinci tentang penulisan kertas 2 bahagian A, iaitu membina 5 ayat. Gambar ni dia boleh bagi dalam bentuk bersiri ataupun tunggal. Kalau bersiri, dia gambar ni dia akan bagi dalam dalam 4 ataupun 5 gambar. Yang ni adalah jenis tunggal, gambar yang bentuk tunggal. Jadi cara kita nak bina ayat dengan mudah, pertama kita baca arahan dulu. Baca arahan dulu. Bahagian A ni dia memperuntukkan 10 markah. Markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 10 markah. Masa yang dicadangkan untuk menjawab adalah selama 15 minit. Kita kita baca dulu arahan. Gambar di bawah menunjukkan suasana di kebun sayur. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang 5 suasana di kebun sayur itu. Lepas kita baca arahan, kita bulatkan aktiviti atau perbuatan yang terdapat dalam gambar dan labelkan nombornya. Tujuan kita labelkan nombor ni untuk memudahkan kita untuk membuat ayat. Kita akan buat ayat mengikut urutan dari nombor 1 sehingga nombor 5. Kita bulatkan 5 aktiviti, 5 perbuatan yang ada dalam gambar tersebut. Terpulanglah kamu nak bulat yang mana. Mesti ada 5 gambar ataupun 5 perbuatan semasa kamu membulatkan tu. Yang ketiga, nyatakan kata kerja. Dalam kita nak bina ayat ni, kita mesti ada kata kerja. Kata kerja itu adalah kata perbuatan. Contoh dia memaku, menolak kereta sorong, mencangkul, menyiram, meletakkan sayur-sayuran yang telah dikutip ke dalam bakul. Tengok kita tengok gambar ni. Mula membina ayat mengikut susunan. Kamu dah labelkan tadi ikut nombor 1 sampai nombor 5. Jadi kamu dah mula membina ayat. Dalam satu ayat, ayat ni, dalam satu ayat yang kamu bina ni, kamu boleh guna ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Tapi Cik Syifah cadangkan supaya kamu gunakan ayat majmuk. Ayat majmuk ni adalah di mana kita menggunakan kata hubung. Sebab kamu di tahap 2 ni, kalau boleh kena ayat majmuk lah, ayat yang lebih panjang dengan sambungan menggunakan kata hubung. Dalam untuk kita nak buat ayat ni, dalam satu ayat ni kamu mesti ada frasa nama, kata kerja dan keterangan. Frasa nama ni format kita ikut perubahan dari tahun ke tahun. Frasa nama ni kalau boleh kamu gunakan nama lah. Ali, Abu, Pakcik Ahmad, supaya ayat kamu tu nampak lebih menarik. Macam Cik Syifah tulis ni, seorang pekerja kebun atau seorang pekerja kebun. Kamu kalau boleh, Cik Syifah minta kamu gunakan nama lah. Ahmad, Abu, Ali, kata kerja ni kata perbuatan. Apa yang kamu tengok? Contoh nombor 1. Kamu labelkan nombor 1 ni. Kamu tengok dia sedang memaku pagar. Jadi kata kerja dia adalah memaku pagar. Keterangan dia, Ahmad memaku pagar yang sudah rosak untuk menghalang tanaman daripada dirosakkan oleh perosak tanaman. Itu contoh dia. Gunakan nama, kata nama, frasa nama, gunakan kata kerja dan juga ulasan atau keterangan kat belakang dia. Boleh?
Maksudnya macam ni. Kalau ayat biasa, kakak membaca buku cerita. Itu kalau ayat tunggal. Ya. Tapi dalam membina ayat ni, kalau boleh kamu gunakan ayat majmuk dah. Sebab kamu di tahap 2 dah. Ya. Okey, seterusnya. Kamu tengok apa perbuatan yang ada lagi kan dalam ni kan. Kamu boleh letakkan di dalam kata kerja. Okey, seterusnya bahagian B. Bahagian B ni menulis ulasan. Bahagian B ni markah yang diperuntukkan adalah 15 markah. Masa yang dicadangkan adalah 25 minit. Ya. Okey, sebelum apa-apa, cara nak menjawab soalan ulasan ni adalah pertamanya kamu kena baca soalan. Baca dulu gambar menunjukkan aktiviti bersukan. Tulis ulasan kamu tentang faedah bersukan dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, kalau boleh jangan kurang daripada 50 patah perkataan, dan kalau boleh pun jangan cukup-cukup 50. Sebab kadang-kadang kita dalam karangan kamu tu ada kesalahan perkataan. Bila kesalahan perkataan, jadi bila dipotong, jadi kamu punya patah perkataan tu jadi tidak cukup. Ya. Dan boleh menyebabkan pemotongan markah ataupun kehilangan markah. Ya. Okey, 80 patah perkataan. Okey, kalau kamu boleh buat lebih sikit pun tak apa. Kalau boleh jangan panjang sangat. Ya. Okey. Untuk ulasan ni kita biasa buat dalam 3 perenggan. Ya, dalam 3 perenggan. Okey. Dalam 3 perenggan dia ada pendahuluan, isi-isi dan juga huraian ataupun kesimpulan. Ya. Okey, pertama cara menjawab soalan ulasan ni, baca soalan. Kamu dah baca tadi soalan. Yang kedua, kamu gariskan kata kunci atau clue dia. Biasa kata kunci dia dalam cara-cara, langkah-langkah, usaha-usaha, faedah-faedah. Kita tengok dalam soalan ni dia minta kita menulis faedah. Faedah ni maksudnya kebaikan ataupun manfaat dia. Ya. Okey, yang ketiga, kenal pasti kehendak soalan. Kamu dah kenal pasti dah tadi soalan ni, ulasan ni dia nak apa. Jadi kamu dah tengok dah tadi. Okey, yang keempat, senaraikan isi tersurat yang terdapat dalam bahan, dan isi tersirat perlu difikirkan sendiri. Dia ada kebat juga ni. Ya. Kamu dah cari dalam apa isi tersurat. Ya, isi tersurat untuk kamu nak buat ulasan tadi tu. Okey, kamu senaraikan. Dia kata faedah-faedah bersukan. Ya. Okey, faedah-faedah bersukan. Kat sini Cik Syifa senaraikan 4 faedah bersukan. Pertama, apa kebaikan bersukan? Kita dapat menyihatkan tubuh badan. Yang kedua, kita dapat mengisi masa lapang. Yang ketiga, kita dapat mendisiplinkan diri kita. Yang keempat, dapat mengeratkan silaturahim. Ya. 4 faedah, 4 kebaikan apabila kita bersukan. Ya. Jadi cari ini adalah isi tersurat. Dalam isi tersurat ni kamu boleh cari isi tersirat. Contohnya dapat menyihatkan badan. Itu isi tersurat dia. Isi tersirat dia, okey, sebarang penyakit dapat dihindarkan. Ya. Sebarang penyakit dapat dihindarkan. Ya. Mengisi masa lapang. Bila bersukan ni kita dapat mengisi masa lapang. Jadi apa isi tersirat dia? Isi tersirat dia boleh mengelakkan daripada gejala-gejala negatif. Ya. Okey, boleh faham? Itu contoh isi tersurat. Okey, yang kelima, ulasan ditulis dalam 3 perenggan.
perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan kesimpulan. Ataupun kita tengok seterusnya macam mana kita nak tulis ulasan ni. Kita guna kaedah yang ni. Tip membina ulasan, ya. Guna rangka PTSDAK. Guna rangka PTSDAK. Ya, kita adalah juga cara-cara untuk tulis ulasan, ya. Okey, pertama apa dia P? P adalah pendahuluan. Kamu kena buat pendahuluan, tulis. Okey, bersukan mempunyai banyak faedah terhadap kita ataupun mempunyai banyak faedah kepada kita, ya. T itu terdapat beberapa. Okey, dah masuk. Kamu dah masuk apa ni? Perenggan yang pertama. Terdapat beberapa faedah antaranya. Okey. Yang seterusnya isi yang kedua, selain itu. Yang ketiga, isi yang ketiga di samping itu, ya. Dalam yang keempat, akhir sekali. Yang terakhir untuk penutup, yang menggunakan kesimpulannya. Ya. Biasanya untuk membuat ulasan ni kamu kena banyak guna penanda wacana. Selain itu, di samping itu, akhir sekali, walau bagaimanapun, ya. Seterusnya itu kita akan banyaklah. Tapi kalau boleh kamu nak senang ingat, kamu guna kaedah PTSDAK. Pendahuluan, terdapat beberapa, selain itu, di samping itu, akhir sekali dan kesimpulannya. Boleh faham? Okey, penanda wacana ni bila kamu gunakan, kamu akan dapat markah ekstra, ya. Okey, seterusnya. Tadi kita dah tengok dah bahagian A membina ayat, bahagian B membuat ulasan, dan bahagian C yang terakhir sekali menulis karangan. Ya, menulis karangan. Bahagian C ni, okey. Yang pertama kita baca dulu soalan. Pilih soalan atau tajuk yang sesuai dengan pengetahuan kamu dan pemahaman kamu. Dan kamu paling penting kamu kena tahu format dia, idea-idea dia dan laras bahasa dia yang digunakan dalam karangan yang kamu pilih tu. Yang tu paling penting. Format, tambah-tambah karangan yang mempunyai format. Kamu kena faham format dia. Sebab kalau format tak betul, maka kamu akan dipotong. Ya, akan dikurangkan. Okey, pertama bahagian C ni bertulis karangan berdasarkan salah satu tajuk yang diberikan. Panjang karangan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan. Kamu tolong fahamkan karangan kamu mesti di antara 80 hingga 120 patah perkataan. Tidak boleh kurang dari 80. Ya. Pun sama, tidak boleh cukup-cukup 80. Kadang-kadang dalam kamu punya karangan ada kesalahan perkataan. Jadi bila dipotong, markah kamu akan berkurang disebabkan kekurangan patah perkataan. Boleh faham? Okey, soalan dia akan bagi dua. Soalan pertama dan soalan kedua. Jadi dalam bahagian sini dia minta kamu pilih salah satu. Bukan kena buat dua-dua, kena pilih salah satu untuk kamu jawab. Macam tadi kamu kena faham dan ada pemahaman tentang soalan yang kamu pilih. Ya. Kena faham format dia. Okey, dalam karangan ni dia ada macam-macam bentuk. Dia ada karangan keperihalan, karangan surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi, karangan fakta, karangan syarahan, laporan. Jadi kamu kena faham betul-betul format dia. Okey. Langkah yang kedua, cari kunci kata. Kehendak soalan, jenis karangan dan format karangan. Cari kunci kata dia. Ya. Kalau dikata sekolah kamu telah mengadakan hari sukan sekolah, tulis karangan tentang hari sukan tersebut.
kunci kata dia adalah hari sukan sekolah. Jadi karangan ini adalah karangan jenis keperihalan. Karangan yang di mana diminta kamu menceritakan suasana, menggambarkan suasana, ya, pada hari sukan sekolah tersebut. Okey, itu kita cari kunci kata dia. Yang ketiga, bina rangka karangan. Kamu cari poin-poin penting yang kamu nak tulis, ataupun kamu boleh guna peta minda. Yang ni Cik Syifa cadangkan apabila kamu membuat karangan jenis fakta, ya, macam tadi faedah-faedah bersukan, ya, cara-cara menjaga kebersihan, ya. Selalunya kita akan guna dalam langkah ketiga ni untuk karangan fakta. Yang keempat, karangan mestilah mempunyai pendahuluan, isi dan penutup. Karangan biasanya ada 6 perenggan, ya. 1 perenggan pendahuluan, 4 perenggan isi dan 1 perenggan penutup, ya. Okey, boleh faham? Langkah yang seterusnya, pendahuluan mestilah menarik perhatian pembaca dan ianya hanya dicadangkan sebanyak 2 ayat sahaja. Pendahuluan mestilah menarik perhatian pembaca, ya, sebab kita orang baca kita punya karangan, pendahuluan dia mesti kena menarik, ya. Yang terakhir, murid perlu menyemak karangan, mengelakkan kesalahan tata bahasa, ejaan dan tanda baca, ya. Apabila kamu dah siap karangan, menulis karangan, perkara yang pertama kamu kena buat ialah menyemak karangan. Okey, cari dulu kesalahan tata bahasa. Kalau ada kesalahan tata bahasa, sila betulkan ejaan ataupun tanda baca, ya. Ada ejaan yang salah, yang tak cukup huruf, tanda baca yang mungkin salah, kamu sepatutnya letak noktah, kamu letak koma, ya. Dan kesalahan tata bahasa yang lain lah, imbuhan ke, ya. Itu sahaja, ya. Terima kasih.